Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pelajaran baru masuk, kita akan ambil kehadiran dulu. Awak pergi ke ruangan chat, tulis nama pendek dengan kelas. Contoh, Saidah, kelas Aranda. Okay. Sambil sementara menunggu kawan dalam 5 minit ni, tulis contohnya, Saidah, kelas Aranda. Contoh. Okay, boleh tulis di ruangan chat nama pendek apa. Saya akan ambil kehadiran di awal dan di akhir kelas. Okey, sambil-sambil menanti kawan bila isikan kehadiran. Okey, semua boleh masuk ke ruangan chat dan tulis nama tu.
Okey, baik. Assalamualaikum. Pastikan awak bersedia dengan modul gemilang sambil-sambil tu saya nak buat survey. Semua dah siap modul yang set yang kedua ke? Kalau tak nak buka mic boleh jawab di ruangan chat. Kelas awak semua dah siap sampai modul yang kedua ke? Modul yang kedua dah siap belum? Tolong respon dekat ruangan chat lah. Set yang kedua muka surat apa ni? Set yang kedua muka surat 31. Semua kelas dah buat lah. Kalau belum kita akan ambil set yang kedua lah petang ni muka surat 31. Belum. Lagi Okay, sambil-sambil tu tulis nama awak dan kelas di ruangan chat tu. Kita akan ambil kehadiran di awal dan di akhir dia. Di akhir saya akan adakan Google Form nanti. Biasanya kelas kita sesi petang ni mungkin tak banyak kelas. Berbanding 12.30 tadi kita ada 14 kelas. Sesi petang ni mungkin kita ada 7 kelas je. Okay, sekali lagi diingatkan supaya awak bersedia dengan modul gemilang. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz sihat? Alhamdulillah. Siapa ni? Hati. Ada modul gemilang tak? Apa? Modul gemilang ada tak? Karina. Modul gemilang. Oh ada. Karina boleh mana dah. pula? Karina. Fan baru Tak ada lah. XX. Dah makan hati? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Pagi tadi kehadiran kita hampir 90 orang. Kita tengok petang ni berapa orang kehadiran. Okey, baik. Saya rasa kita boleh start lah. Yang awal kita mungkin boleh habis awal lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, sahabat-sahabat saya, guru-guru nikah Islam, Ustazah Asliza, Ustazah Zelinda, Ustazah Rasmawati, dan para pelajar yang dikasihi Allah sekalian. Jadi kita meraihkan norma baru dalam mengadakan PDPR ni, pembelajaran di rumah. Jadi sepanjang kami mengadakan pada tengah hari tadi, nampak pelajar lebih berminat untuk mengadakan Google Meet berbanding dengan Google Classroom betul kan? Nampak sambutan hangat juga hari ni. Tak tahulah hari Betul. betul lah. Hati Awak tak perlu buat handphone, tak perlu buat Apa? handphone dengan adik-adik? Tak ada Ustaz.
Saya pakai PC Ustaz. PC. Tak berebut dengan adik ke abang ke kakak ke? Tak ada lah. Kakak saya pakai Ya. laptop. Oh, ada banyak lah gadget. Okey, baik. Okey, untuk sesi petang kita pada hari ini, kita akan bahagikan beberapa slot lah. Pertama, kita akan jawab dulu bersama-sama soalan subjektif ni. Kemudian kita akan buat soalan objektif lah. Tapi di dalam laman web lah, nanti saya akan bagi dia punya link. Jadi pastikan awak bersedia dengan modul gemilang muka surat 31. Ya, sedia dengan modul gemilang muka surat 31. Okay. Dan kalau saya panggil nama tu, saya harap kita semua respon lah. Kita sama-sama menjawab. Salah tak apa. Yang penting kita nak sama-sama awak belajar lah pada hari ini. Ya, kerana ini merupakan sumber utama untuk awak menghadapi pentaksiran akhir tahun nanti, yang mana soalannya hampir 90% lah diambil daripada modul gemilang. Jadi kalau awak boleh kuasai modul gemilang, insya-Allah awak dapat A+ lah dalam tangan. Okey, baik. Okey, kita akan mula dengan muka surat 31 bahagian B. Okey, semua ada. Saya panggil yang seorang boleh sebab tak ramai. Habib Farhan ada? Saya panggil buka mic Ada. Aisar? Ada Aisar? Hati ada. Azmi. Azmi ni siapa? Ada. Dina Sofia ada? Saya. Ni Dina yang duduk sebelah Khalisyah tu. Engku ada? Ada. Syazlin? Iman? Ada. Iman? Khalisyah ada? Khalisyah tidur ke? Sadruddin ada? Sadruddin? Ada. Okey, baik. Syahmi? Syahmi tak ada? Saidah ada? Saya. Balqis Atika? Tak ada. Nurin Irdina? Tak ada. Ya, saya Nurin? ada. Okey, Nurin. Awak yang paling bertuah lah. Okey, Nurin. Awak jawab nombor 1A1. Muka surat 31 Ustaz? Ya, muka surat 31. Kita sama-sama bincang Okey, pastikan awak tulis jawapan dalam buku. Beritahu ni Ustaz jawapan. Beritahu jawapan. Rahmatin minallah. 1A1. Rahmatin. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah awak tak tahu sangat bahasa Arab kan, awak tengoklah perkataan rahmat bahasa Melayu. Ada rahmat kan? Allah, Allah. Okey. Rahmat daripada Allah. Okey, bagus. Okey, yang kedua, Nurin. Al-Mutawakkilin. Ini pun bunyi sama-sama. Orang-orang yang bertawakal. Okey, pastikan awak garis. Rahmatin minallah, rahmat daripada Allah. Al-Mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Okey, boleh dapat Kalau laju sangat bagi tahu kat ruangan chat tu. Kadang-kadang saya shock sendiri sebab cakap seorang-seorang. Kalau dalam kelas boleh ni lagi. Okey, kalau saya laju bagi tahu. Okey, seterusnya dua sifat Rasulullah ketika berdakwah. Azmi, jawab Azmi. Apa sifat Rasulullah yang kita tahu ketika berdakwah? Azmi, ada tak Azmi? Kalau malu, tak apa, tulis tak apa. Siapa nak tolong jawab pun boleh. Apa sifat Rasulullah ketika berdakwah? Selain daripada bertawakal. Rasulullah berdakwah dengan sifat dia apa yang pertama? Lemah lembut. Bersabar Ustaz. Sabar. Pandai. Memohon keampunan untuk orang lain. Dalam satu peristiwa ketika Rasulullah
dibaling batu sampai cedera, patah gigi, Rasulullah doa lagi untuk orang tu. Kalau kita dah maki hamun lah kan, Rasulullah kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kita pun nak kena belajar daripada sifat Rasulullah. Okey, baik. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Jadi kita sedang buat modul gemilang bersurat 31 Okey, seterusnya Aisyah. Okey, Aisyah jawab jujur. Okey, pengajaran dia. Pengajaran awak mula awak buat ayat dengan kita hendaklah, ataupun sebagai umat Islam kita hendaklah apa? Pengajaran daripada ayat di atas. Ambil daripada sifat Rasulullah balik ya tadi. Kita hendaklah bersifat mengamalkan sifat lemah lembut. Tulis sebagai umat Islam kita hendaklah bersifat dengan sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut, lepas tu agar apa? Agar dapat menarik orang lain mengenali Mendekati. Islam. Mendekati Islam. Bagus. Okey, boleh. Okey, kita ambil C. C, soalan kebat. Soalan kebat. Soalan kebat. Okey, Syahmi Syahiran. Syahmi, cuba baca ni soalan C, Syahmi. Ali dilantik tu. Ada tak Syahmi? Sadruddin ke? Sadruddin? Boleh Sadruddin? Sadruddin Akil. Ustaz. Okey. Ya. Saya tak ada buku model gemilang. Alamak, kesian. Tak boleh lagi astagfirullahaladzim. Stop Wakil. Apa lajunya hati. Tu lah. Itu awak tulislah atas kertas sana. Saya tulis atas Okey, kertas. saya baca soalan dia. Ali dilantik sebagai ketua pengawas bagi sesi persekolahan 2020. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan tindakan yang wajar beliau lakukan supaya dapat melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Sebagai seorang ketua pengawas, apa yang dia perlu buat? Mula-mula. Dia kena jaga amanah dia. Nak jaga amanah macam mana? Kena jujur. Dia kena bertanggungjawab. Ya, betul. Melaksanakan. Okey, tulis. Ali hendaklah melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab. Saya tak sihat sikit. Ali hendaklah melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab. Itu baru isi. Huraian dia apa? Ambil suka-suka supaya untuk kerana agar. Supaya apa Sadruddin? Melaksanakan dengan tanggungjawab supaya Dapat memimpin. Dapat memimpin. Okey Atik, sama-sama Atik. Nampak ada jawapan dah tu? Dapat memimpin orang. Supaya dapat memimpin pelajar ke arah kebaikan. Bagus. Okey, huraian. Dapat 2 markah. Okey Haziq, sama Haziq macam nak sebut tu. Huraian lengkap. Okey, dapat memimpin pelajar ke arah kebaikan. Okey, huraian lengkap. Kesannya apa? Kesannya beliau dapat meningkatkan kualiti disiplin di sekolah, katakan. Contohnya, kesimpulannya beliau dapat meningkatkan kualiti disiplin di sekolah. Titik. Tu Ustazah ada tolong type tu. Okey, kita buat kesimpulan pula. Jadi kesannya beliau dapat meningkatkan kualiti disiplin di sekolah. Boleh dapat Kesimpulannya kita nak kena buat apa? Kesimpulannya kita hendaklah
berganding bahu. Contohnya, kesimpulannya kita hendaklah berganding bahu. Jadi bahu apa? Dan menolong sesama sendiri. Berganding bahu dan kesimpulannya kita hendaklah saya pun dah tak ada idea tentang tadi laju Kesimpulannya kita hendaklah berganding bahu Kesimpulannya, kenapa idea tak datang? Ustazah Linda ada idea? Kesimpulannya, kita hendaklah berganding bahu ataupun ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab. Tu ada Ustazah tolong tulis. Kesimpulannya, kita hendaklah ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab agar kita disayangi oleh guru-guru, agar hidup bahagia dunia akhirat pun boleh. Okey. Boleh dapat agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Okey, dapat Aziz Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua, berdasarkan hadis tu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang nampak kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tak mampu ubah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, maka ubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah seburuk selemah-lemah iman. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. 2A. Okey, 2A. Izati binti Uzari. Nyatakan dua cara menangani kemungkaran. Ada Izati? Nur Izati Uzari. Nur Izati. Ada Izati? Ada Izati Nur Sabrina. Dua cara menangani kemungkaran. Kalau malu nak sebut, awak boleh tulis dekat chat, tak apa. Jadi saya baca hadis tu, dan hadis ada 3 cara. Macam mana kita nak menangani kemungkaran? Dina Sofia. Sebut satu. Ada daripada hadis yang saya baca tadi. Boleh Dina? Senyap kan semua ni. Okey. Ustazah dah bagi dah satu tu. Menggunakan tangan. Okey, salin menggunakan tangan. Teruslah Izzati. Suruh jawab lah terus. Lagi, menggunakan lidah pun boleh. Menggunakan hati. Okey. Okey, bagus Aziz. Menggunakan lidah. Okey, yang seterusnya. Okey, soalan A2. Jelaskan 2 hikmah menangani kemungkaran. Okey, siapa nak jawab tu? Iman. Iman jawab, Iman. Hikmah ni, bila sebut hikmah, apa kelebihan? Apa kebaikan kalau kita menangani kemungkaran? Apa yang akan berlaku kalau tak ada kemungkaran? Dapat memperbaiki sesiah dan meningkatkan kualiti diri. Oh, terbaik. Tahniah, dapat meningkatkan kualiti diri. Okey. Sesiah dan meningkatkan kualiti diri. Sesiah dan kualiti diri. Boleh tulis lagi. Negara menjadi aman sejahtera. Lagi Iman? Berakhlak. Mewujudkan masyarakat yang harmoni. Mewujudkan masyarakat yang harmoni. Masyarakat jadi harmoni kalau tak ada kemungkaran, tak ada orang merompak, tak ada orang mencuri. Jadi
Ustazah tulis tiada jenayah berlaku pun boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian B. Okey, apa pengajaran daripada hadis tu? Ustaz, Ya. Laju sangat eh? agak-agak. Okey, tak apa. Okey, Pergi slow. Hidup diredai Allah. Bagus. Tiada jenayah berlaku. Masyarakat aman, hidup sejahtera. sudah. Okey, B. Okey, B 2B. 2B. Pengajaran hadis di atas. Apa pengajaran dia? Bila sebut pengajaran ni, apa yang perlu kita buat lah. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah apa? Sebagai Mencegah umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran. Pilihlah awak nak menggunakan hati ke, menggunakan kuasa ke. Kita hendaklah menggunakan mencegah kemungkaran dengan kuasa, katakan. Seperti menguatkuasakan undang-undang. Ataupun sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha menjauhinya. Itu contoh. Okey. Okey, bahagian C. Okey, semua jawab sendiri dulu tu. Boleh semula petikkan di bawah dengan menggunakan tulisan jauhi. Okey, cuba jawab sendiri dulu Okey, baik. Semua dah sudah? Okey, kalau dah sudah, awak boleh semak jawapan. Saya tulis di ruangan chat tu Antara hikmah beriman kepada malaikat ialah membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, dah sudah. Hai.
Okey. Dah sudah semua ya? Okey, kalau dah sudah kita stop sekejap buat subjektif. Okey. Kita akan pergi ke objektif. Semua pergi ke ruangan chat. Okey, klik link yang saya beri tu. Lepas tu masukkan nama ringkas dalam kelas. Contohnya Ahmad 3R1. Lepas tu masukkan kod tu 342707. Okey. Boleh? Okey, kita akan jawab sama-sama soalan objektif ni dulu. Klik link di ruangan chat tu yang saya beri. Masukkan nama ringkas. Semua boleh masuk ke? Okey, ada apa-apa masalah? Semua boleh masuk? Dah Saya sedang masuk dah. menanti lagi. Dah masuk kan? Ustaz, send link tu balik boleh tak? Send link balik Sebab saya tadi terlive. Okey, tak apa. Okey, Balkis dah masuk, Adib dah masuk. Aisyah dah masuk, Syahmi dah masuk. Baru 4 orang. Okey. Sekarang tu yang belum masuk boleh klik. Saya akan tunjuk siapa yang dah masuk ni. Okey, nampak tak? Saya dah share screen tu. Siapa yang dah masuk ni? Ku Syazli dah masuk. Okey, ada ramai lagi belum masuk ni. Baru 5 orang. Nurin Irdina dah masuk. Okey, yang lain-lain ada masalah ke? Siapa yang ada masalah tolong maklumkan Okey, kita ada 9 orang.
Okey, boleh mula jawab. Saya tengok dia dah klik start. Okey, boleh mula jawab Ada dah sudah? Sementara kita menantikan kawan-kawan.
Saidah dengan Adam ada masalah ke? Kenapa tak jawab lagi ni? Kosong lagi. Saidah dengan Adam Azhan boleh ke? Ada masalah ke? Dina ada masalah ke? Aisyah dengan Syazah dah habis ya? Dekat ni nampak Aisyah dan Syazah dah habis. Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Dah sudah? Sekejap kita menantikan kawan-kawan lain yang belum siap. Akil belum siap lagi, Adik belum siap. Nuri Dina belum. Dina Sofia ni. Nur Saidah tak buat ni dengan, boleh buat tak? Dengan Latifah.
Nuri Idina okey. Dengan Dina Sofia. Nampak banyak lagi tak habis tu. Akil Sadruddin eh? Ya. Boleh jawab tak Akil? Boleh. Sekejap saya tengok siapa yang belum siap. Akil belum siap ni dengan Haziq ni. Nuri Idina pun belum siap. Dina Sofia kot ni belum siap ni.
Nurin Farhana dah siap? Nurin Farhana pula. Nurin Idina. Nurin Irdina. Boleh buat? Okey, baik. Okey, kita dah tadi. Kita dah jawab soalan objektif. Kita tengok Kita tengok siapa yang top 5, top 10. Okay. Dia nombor 1 Aisyah, 2 Nurin Irdina, 3 Syaza, 4 Akil, dia 5 Balkis. Dan seterusnya sampailah ke bawah. Oh, Latifah tak habis lagi kan? Okey, baik. Okey, baik. Okey, kita pergi ke bahagian soalan subjektif semula Boleh semua Kita ada setengah jam ni. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga, bahagian C. Okey. Soalan C, nyatakan, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey. Okey, Nazrin. Megat Nazrin. Salah satu. Malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada api. Betul kan? Nazrin. Ni Megat ni. Megat ada Megat? Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga tu. 3A1. Malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada api. Betul ke salah? Ni Megat ni. Aziz, jawab Aziz. Megat ni buat apa ni? Apa Ustaz? Okey, soalan 3A. Ke surat 34. Ke surat 34. Malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada api. Betul ke salah? Salah. Okey. Jawapannya salah. Okey, kedua. Malaikat sentiasa mentaati perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Betul ke salah? Betul. 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 Okay, bagus. Ketiga, malaikat atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik. Amalan baik. Salah. Salah. Yang betulnya malaikat apa? Betul. Oh, bukan salah. Sorry. Latifah main pula. Betul ke salah? Malaikat atid dia menjaga neraka, kan? Oh, neraka setuju. Menjaga. Mencatat amalan buruk. Amal buruk. Malaikat rokit yang catat amalan baik. Oh. Okey. Keempat, malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa.
Betul ke Safra? Betul. 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 Okey. Okey, Sadruddin. Dua tugas lain malaikat. Tugas lain ni maksudnya tugas yang umum tau, bukan yang khusus. Contohnya malaikat Israel cabut nyawa. Ni tugas lain ni maksudnya tugas yang umum malaikat buat. Contoh dalam kita majlis ilmu ni, malaikat buat apa pada kita? Oh. Kalau ada yang tiba-tiba mati tu, satu benda. Itu malaikat Israel punya kerja. Apa malaikat buat apa ni pada kita? Malaikat mendoakan keampunan orang Islam yang taat. Boleh tulis dalam buku tu. Mendoakan keampunan orang Islam. Kemudian orang yang menuntut ilmu macam kita awak semua, malaikat buat apa pada kita? Malaikat menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat menghamparkan sayap kepada penuntut Orang yang ilmu dan juga mendoakan keampunan pada orang Islam. Okey, boleh? Okey, seterusnya Saidah. Ini dua perbezaan malaikat dengan manusia. malaikat diciptakan dari cahaya, diciptakan dari tanah. Okey, malaikat. Siapa tu? Okey, Man. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manusia diciptakan daripada tanah. Okey, Iman, satu lagi perbezaan. Nampak macam nak sebut tu? Tidak berkahwin. Malaikat tidak bernafsu, tidak makan, tidak tidur. Tapi manusia bernafsu. Malaikat tiada jantina. Malaikat tidak ada jantina, tapi manusia ada jantina. Okey. 3. Dua hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmahnya? Apa hikmah? Meningkatkan keimanan. Apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Hidup berada ya Allah. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Okey, boleh tulis meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyadari kehebatannya menciptakan malaikat. Ini kelebihan ni. Ini hikmahnya, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyadari kehebatannya menciptakan malaikat. Okey. Hikmah yang kedua apa? Menggalakkan seseorang supaya meningkatkan amalan soleh. Okey. Kerana yakin malaikat mencatat segala amalan baik. Jadi ada dua hikmah di sini yang boleh awak ambil. Ustaz, Ya. ulang balik yang nombor 2 tu. Tengok kat ruangan chat tu ada saya tulis. Meningkatkan keimanan kepada Allah dan juga menggalakkan seseorang supaya perbanyakkan amal soleh. Okey, boleh dapat? Okey, kita akan pergi ke dua soalan yang terakhir. Lepas tu kita akan berhenti. Kita akan berhenti rehat. Kita pergi dua soalan kebat. Lepas tu awak akan isi borang kehadiran. Lepas tu kita akan tamat insyaAllah. Boleh? Ya. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya. Al-Quran, Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai panduan membimbing manusia ke jalan
yang benar. Berdasarkan pernyataan di atas, ramalkan kehidupan masyarakat yang tidak berpegang kepada panduan tersebut. Apa akan jadi? Kita cuba buat ramalan. Kalau orang yang tidak berpegang dengan Quran, apa yang berlaku kepada masyarakat? Masyarakat jadi apa? Masyarakat akan jadi huru-hara. Yes, bagus. Okey, jadi kita tulis isi dia dulu. Masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara. Okey, tulis. Masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara. Dapat satu markah. Kerana apa ni? Din, Saudara Din. Ya. Sambung dengan perkataan suka. Masyarakat hidup baru dapat markah isi. Masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara. Okey, baru dapat isi. Ambil suka, tambah. Supaya boleh, untuk boleh, kerana boleh, agar boleh. Okey, kata-kata ambil. Supaya Masyarakat dah hidup dalam keadaan huru-hara supaya apa? Awak nak buat supaya apa? Sudah bantu. Kerana apa? Sebab apa masyarakat hidup huru-hara? Kerana sebab tiada apa? Siapa buat je ayat? tiada Kalau saya betulkan, tak ada masalah. tiada panduan hidup. Oh ya, aku nak cakap tu doh. Kerana mereka tiada Panduan Ya. hidup. tiada panduan hidup. Boleh. Kerana mereka tidak mengamalkan ajaran Al-Quran yang sebenar. Okey. Baru huraian baru. Isi dengan huraian. Okey. Huraian lengkap nak buat apa? Okey, Iman, bagi satu huraian lengkap. Kesannya apa yang berlaku? Kalau tak mengamalkan Al-Quran. Kita ambil huraian lengkap, kita ambil ni kesannya. Tidak mengamalkan Al-Quran. Apa kesannya? Kesannya kita akan dipandang hina oleh masyarakat luar. Okey? Okey, akhirnya kesimpulannya kita nak buat apa? Kesimpulan apa yang perlu kita lakukan? Kita kena berpegang teguh dengan apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran agar hidup diberkati Allah. Dapatlah empat markah. Boleh? Masyarakat hidup dalam keadaan huru-hara, isi kerana tidak mengamalkan ajaran Al-Quran yang sebenar, huraian. Kesannya dipandang hina oleh masyarakat luar, huraian lengkap. Kesimpulannya, kita mestilah berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran agar hidup diberkati Allah. Kesimpulan. Jadi dapatlah empat markah. Boleh? Okey. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Beriman kepada malaikat membentuk peribadi Muslim yang sejati. Berikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey, jadi kita kena nak jawab soalan ni, kita highlightkan apa yang dia nak sokong hujah apa ni? Hujahnya, bila kita beriman dengan malaikat, kita akan dapat membentuk peribadi seorang Muslim. Orang Muslim yang beriman dengan malaikat, dia akan dapat akhlak yang baik. Jadi apa bukti kita nak sokong dia? Kita mulakan dengan contoh, manusia takut melakukan kemungkaran. Manusia takut melakukan kemungkaran. Dapatlah markah isi. Sebab apa manusia takut melakukan kemungkaran? Kenapa, Nurin? Sebab apa manusia takut? Kenapa manusia takut nak melakukan kemungkaran? Sebab siapa yang tengah catat tu? Siapa yang tengah catat amalan ya? Malaikat lah catat. Ini kau tahu apa? Manusia takut melakukan kemungkaran
Okey, huraian dia apa? Kerana malaikat sedang mencatat setiap perbuatan manusia. Saya tulis dekat chat tu, sambil-sambil saya sebut ni. Saya tulis di ruangan chat tu jawapan dia. Boleh? Manusia. Okey, baik. Okey, huraian lengkap. Huraian lengkap ini menyebabkan sorry terleh pula. Okey, huraian lengkap huraian lengkap dia ini menyebabkan kita akan berhati-hati pada setiap tindakan. Sebab kita kita tahu ada malaikat kanan kiri tengah catat amalan kita. Okey, baik. Kesimpulannya apa kita nak kena buat? Kesimpulannya kita hendaklah kita mestilah beriman kepada malaikat. Kita mestilah beriman kepada malaikat agar hidup diberkati Allah. Okey. Boleh dapat semua? Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi? Okey. Jadi kita dah habis siapkan tiga soalan. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh tulis kat ruangan chat. Kalau ada, tulis ada. Tak ada, tulis tak ada. Okey, ada apa-apa soalan? Ini semua dah dapat jawab. Okey. Jadi sebelum kita berakhir tu, saya letakkan borang kehadiran dalam ruangan chat. Masing-masing tolong tulis isikan borang kehadiran. Semua dapat kan? Okay, isikan borang kehadiran di ruangan chat tu. Nama guru awak tulis nama yang last kali mengajar awak. Nama guru, nama yang terakhir sekali. Sebelum kita cuti PKP hari tu, siapa guru terakhir yang masuk kelas awak?
Okey, Iman dah isi borang kehadiran. Aisyah dah isi. Latifah pun dah isi. Balkis, Nuri Idina dah isi. Okey, saya masih menanti. Adik Farhan dah isi. Dina Safia dah isi. Syahmi pun dah isi. Sabrina dah isi. Sadruddin dah. Megat Nazrin dah. Syahmi. Muhammad apa ni? Ada Muhammad je. Muhammad saja. Oh, Muhammad apa ni? Siapa Muhammad ni? Oh, 13 orang. Ada lagi. Masih ada beberapa lagi pelajar yang belum isi. Ada 7-8 orang lagi yang belum isi ni. Muhammad Haziq dah isi. Ya, 15 orang dah isi. Okey, pelajar-pelajar yang belum isi borang kehadiran, tolong isi segera ya. Setakat ni baru 16 orang yang isi. Okey, baik. Sambil-sambil kawan awak sedang isi borang tu. Jadi, untuk slot yang kedua pada hari yang seterusnya, kita akan menggunakan platform Google Classroom untuk laksanakan tugasan. Jadi, mohon belajar online login masuk awak punya Google Classroom kelas masing-masing lah. Okey, baik jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada Isnin depan kalau tak ada apa-apa masalah. Pada hari Isnin depan masih cuti PKP lagi. Jadi untuk akhirnya saya mohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap. Bagi yang belum mengisi borang kehadiran, mohon lengkapkan borang kehadiran. Okey, untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua ustazah-ustazah dan para pelajar sekalian. Asal lagi kau punya cacat. Ya, kita akan jumpa minggu depan. Sebelum Ustaz, terima kasih Ustaz. sama salam. Bye. Love you. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama, Coach Azlin. Sama-sama, Aisyah.